Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. So, berjumpa lagi pada hari ini pada sesi sembang santai Asia berkenaan dengan ilmu emas. Okey. So, untuk yang belum mengenali saya Nur Asiah binti Ismail, merupakan priority dealer public gold, okey, yang giat berkongsilah berkenaan dengan ilmu emas di platform FB dan juga secara offline lah. Okey. So hari ini saya nak bersembang-sembang lah berkenaan dengan emas sebagai mas kahwin ataupun hantaran. Okey. So untuk makluman tuan-puan, saya bukanlah pakar emas, tapi saya belajar daripada pakar. Okey, so insya-Allah apa yang saya kongsikan adalah ilmu yang proven lah. Okey. So pakar pula mentor saya yang pertama dalam ilmu emas adalah Encik Muhammad Zulkifli dia. Ni buku dia, Encik Muhammad Zulkifli. Ni buku dia, buku beliau, Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okey, beliau juga menulis di blog muhamadzulkifli.com So bolehlah melawat kepada blog beliau untuk banyak belajar. Boleh belajarlah, tuan-puan boleh belajar berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan. Sangat-sangat saya sarankanlah. Alhamdulillah saya jumpa dengan blog beliau dan saya boleh adaptasilah apa yang beliau tuliskan dalam blog beliau tersebut, dan seterusnya saya pun membeli buku-buku beliau lah. Ada 3 biji buku beliau saya dah beli dan saya adaptasikan dalam kehidupan saya untuk mendapatkan pengurusan kewangan yang lebih baik lah. Okey. So hari ini kita nak sembang-sembang lah berkenaan dengan ilmu emas sebagai mas kahwin ataupun hantaran. So kenapa kita kena tukar? Bukan bertukar lah, maknanya bukan kenapa, tapi boleh bagi pilihan lah untuk kita berikan mas kahwin ataupun hantaran ni dalam bentuk emas. Kenapa? So ada 3 sebab. Okey. So ada 3 sebab. Ada 3 sebab kenapa kita perlu beri mas kahwin ataupun hantaran dalam bentuk emas. Okey. So kalau emas ni kan, so dia sebenarnya yang perkara yang paling akhir lah untuk kita jual kalau kita perlukan bantuan kewangan kan. So biasanya kita akan habiskan dululah duit-duit mana yang ada sebelum kita jual emas kita ataupun pajaan. So benda tu boleh jadi sebagai backup lah untuk kecemasan. Sebab hadiah kan, mas kahwin dengan hantaran ni kan hadiah kepada isteri kan. Okey. So jika suami meninggal, bolehlah gunakan untuk meneruskan kehidupan kan. Okey. So dia juga sentimental value. Contohlah kita yang ada kan, contoh kata kita ada barang-barang kemas yang mak kita bagi daripada kecil, contoh kan. Okey. So kita sentimental value lah, kita pun kita kita nak jual tu lambatlah sikit. Memang paling lambat lah sebab sentimental value. Contoh macam yang ni pun, macam saya pun masa yang saya kahwin dulu bagi duit lah. Tapi saya masa tu saya tak ada kesedaran sangat dalam ilmu emas ni. Saya tukarkan dia kepada barang kemas lah. So barang kemas, tapi barang kemas tu dah bertukar bentuk lah kepada yang bukan daripada asal lah. Tapi at least benda tu ada kan bila kita tukar pada emas. Tapi bila saya dah kenal ilmu emas ni, sebenarnya bila kita tukar kepada dalam bentuk kolba ataupun dinar, sebabnya spirit value dia, spirit value nak kata susut nilai, dia nilai lah sebenarnya. Spirit value ni dia berujuk kepada perbezaan antara harga jual berbanding dengan harga kita beli dahulu. Macam tu, itu panggil spirit value. So kalau spirit value untuk barang kemas ni dia lagi tinggi lah, 20 hingga boleh pergi sampai 40%. So depends pada tempat yang kita nak jual tersebut. So kalau macam yang tu, macam contoh kata hantaran kita 20,000, kalau tukarkan kepada dalam bentuk emas, maknanya macam contoh kata suami kita bagi duit hantaran dan kita tukar kepada dalam bentuk barang kemas. So di situ harganya memang dah value dia tu 916 kan, dia kurang dari segi keaslian emas tu. Contohnya kata tu Golba dengan emas Madinah yang keluaran public gold ni dia 999. Okey. So dia lagi tinggilah nilainya. Okey. So
bila kita nak jual, macam contoh kita beli tu, contoh 20,000 harga. 20,000 harga tu maknanya all in kan. So mungkin harganya akan jadi lagi rendah lah sebab dia ada kos upah kat situ. Boleh pergi sampai 1,000 ataupun lebih kan. Okey. So maknanya harga mungkin dia punya nilai hanya 19,000 dengan keasliannya 916. Okey. So kalau kata contoh 19,000, kalau kita nak jual 20% lah dia punya split value tu 20%. So dalam 3,800 dia punya split value. Sedangkan duit kita beli 20,000 tadi kan. Maknanya dia punya split value tu. Kalau masa tu tak ada kenaikan harga emas lah. Okay, dalam masa terdekat kan. Kalau contoh kita tukar kepada emas gold bar Nandina ni, kalau untuk gold dia punya value hanya 6 hingga 9%. 6 hingga maknanya kalau contoh 20,000 kan, 20,000 tu kita punya split value hanya 9%. Sedikit saja. Sedikit saja. 1,800 lebih kurang kan. Kalau contohnya dalam 2,000 macam tu lah, 1,800 2,000 saja. Banding tadi 3,000 lebih. Banyak kan beza dia tu. Okay. So lepas tu emas ni bernilai sepanjang zaman. Bernilai sepanjang zaman. Kalau yang tuan-puan biasa dengar, harga emas ni 1 dinar. Kadaran dia zaman Nabi dulu, Nabi pernah menyuruh sahabatnya membeli emas pula. 1 dinar. 1 dinar tu berapa? 1 dinar tu 4.25 gram. 4.25 gram dalam bentuk gramnya 4.25. Dinar ni kalau public gold punya dia bentuk bulat lah. Okey, bulat. Yang atas tu lah, yang atas tu yang dalam gambar tu, yang atas tu adalah dinar. Yang bawah tu gold bar sebab dia 4 segi. Itu beza dia. Gold bar ni dia genap. Dia punya gramnya. Contoh adalah 10 yang jenis yang 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram macam tu. Tapi dinar ni 1 dinar 4.25 gram. Kalau public gold punya dinar, yang varian 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Ada 3 jenis lah. Okey. So emas ni bernilai sepanjang zaman. Tadi kan saya cakap saya cakap 1 dinar boleh beli seekor kambing zaman Nabi dahulu. 1,400 tahun dahulu. 1,400 tahun dahulu. Tapi sekarang pun 1 dinar lebih kurang dalam 1 dinar zaman sekarang dalam 1,100 macam tu, still boleh beli seekor kambing kan. Memang sangat boleh beli seekor kambing. So maknanya nilai dia tu tak berubah lah. Dia kalis inflasi. Berbanding dengan duit, sangat kalis inflasi. Contohnya masa saya beli, yang first time saya beli dinar dulu tahun 2014 lah, masa saya mula-mula kenal emas, emas 999 ni. Sebelum tu saya ada belilah tapi barang kemas. So masa saya beli dinar 2014 dulu, harganya dalam lebih kurang 500 lebih 600 sahaja. So sekarang dah 1,100. So berapa beza? Kalau kata 600 pun dah dekat nak 2 kali ganda kan. So kalau saya simpan duit saya tu dari 500 lebih, nak beli kambing, saya dah kena tambah duit saya 500 lebih lagi. Tapi sebab saya simpan dinar tu, maknanya sama kan sebab tadi kan, sama yang masa daripada zaman Nabi tu 1 dinar boleh beli seekor kambing. So sekarang dengan dinar saya tu, saya still boleh beli seekor kambing. Itu yang dimaksudkan kalis inflasi. So kalau kata kita simpan nilai RM3,000 sekarang, boleh beli macam contoh kata berapa gram emas, dan kita tukarkan kepada gram emas tu, sampai bila-bila emas tu akan kekal dalam bentuk gram tu, dan kita boleh beli lagi. Contoh kata next nanti bulan tahun 20 tahun apa semua lagi pun dengan gram tersebut. So itu maknanya kalis inflasi lah. Macam contoh kat sini 1980-an harga sebiji karipap adalah 10 sen kan. 10 sen. Ingat ke? Kalau saya ingat lagi zaman-zaman saya 80-an dulu, saya pernah pergi beli kalau Kelantan lah kan, pagi-pagi beli nasi bau apa semua tu 10 sen ada sebungkus nasi belauk kat Kelantan, 10 sen sebungkus. Sekarang kalau Kelantan RM2.5, RM3. So berapa ratus kali ganda naiknya. So tapi adakah kat bawah tu kan, adakah yang ni kat sini pasal karipap kan, adakah makcik karipap tu
kaya sebab nak kenaikan harga tu. Tak, sebab sebenarnya bukannya benda tu akan jadi dunia, tak, tapi sebab kalis inflasi, duit kita menurun nilainya. Barang kita menjadi semakin mahal sebab duit kita turun nilai. Tapi bila kita simpan dalam bentuk emas, sebab ianya kalis inflasi, sampai bila-bila pun, tadi yang contoh tadi, kita boleh beli seekor kambing dengan satu. Bila-bila pun bila kita tukarkan duit kita je satu dinar tu boleh beli seekor kambing. Sedangkan kalau kita simpan, contoh 1980-an dulu kita simpan 10 sen tu, sekarang kita nak beli karipap, boleh beli tak karipap tu? Tak boleh. 10 sen karipap pun tak dapat kan. So sekarang at least 50 sen satu karipap. Kan? So berapa kali ganda? 500 kali ganda. So untung tak bila kita simpankan duit kita jadi emas. So samalah, maknanya contoh kata tadi, kita tukarkan duit hantaran tu menjadi emas. So maknanya nilai dia tu disimpankan lah. Lagilah ada sentimental value kan. Sentimental value dekat situ, pasal duit hantaran tu dah tukar jadi emas, lagilah kita tak jual dia. Sangat-sangatlah kitanya menjaganya benda tu. Okey. So sangat-sangatlah kita menjaga kita punya hantaran tersebut. Okey. So kalau contoh kata 20,000, 20,000 betul lah kan, 20,000 boleh beli seekor kambing. 1,000, kata contoh 1,000 satu ekor kambing, 20,000 boleh beli 20 ekor kambing. So 20 dinar, kalau contoh tadi yang 20,000 tu, sampai bila-bila pun value dalam emas tersebut boleh beli kambing tersebut. So itu yang kita perlulah simpan duit kita. So tipsnya untuk simpan emas ni, kita kena gunakan contoh yang ini, tips untuk hantaran ni, maknanya boleh belilah ikut cara yang dah disetujui, sama ada nak dalam bentuk dinar ataupun gram ataupun harga semasa. Contoh macam tu. So kena tentukan daripada awal lah, kena bersetuju daripada awal antara pihak lelaki dengan perempuan, pengantin lelaki dengan pengantin perempuan, sama ada nak diterima dalam bentuk, contoh kata kita nak hantaran nanti dalam bentuk 20 dinar, contoh kan, 20 dinar ataupun nak bersetuju untuk dalam bentuk nilai RM. So kalau bentuk dinar, boleh beli awal-awal. Contoh kata mungkin biasanya dalam contoh 2-3 tahun ni harga kenaikan harga emas ada kenaikan. Tapi kalau dalam masa terdekat dia mungkin ada turun naik lah. So kalau kata contoh dah bersetujui dalam bentuk dinar tadi, boleh beli pada awal lagi lah. Ada duit terus beli. Okay. So macam mana cara nak beli tu? Boleh, sebenarnya ada 3 cara lah untuk kita nak kumpulkan contoh kata hantaran tu. Okay. Boleh kalau kata terus ada duit yang banyak, 20,000 nak tukarkan kepada hantaran tadi, boleh je beli satu kali bayar. Terus boleh dapat, contoh kata 20 dinar kan, nak beli 20 dinar, boleh bayar terus dapat. Then kalau kata contoh memang kita boleh komit untuk bayar, contoh kata 20 dinar tu boleh bayar 10 kali. Boleh bayar 10 kali, macam contoh 10 bulan. So boleh ambil yang bayar ansuran tu. Boleh bayar ansuran sehingga 10 kali. Biar yang lebih daripada 1 dinar lah, lebih daripada 1 dinar yang harga 1 ke atas, semua produk public gold boleh bayar sehingga 10 kali. Okay, contoh kata 10 gram kan, 10 gram dia dalam 2,000 lebih. So boleh bayar 10 kali. Boleh bayar 10 kali, maknanya 200 lebih. Contoh itu baru 2,000 lah kan. Kalau sekarang mana ada 2,000. So kalau tengok yang ada cerita-cerita post-post sekarang kan, ikut kelayakan isteri tu kan, ada degree ke, ada PhD ke, semua kan, lebih daripada 10,000 lah biasanya. So mungkin yang bersesuaian, contoh kata 50 gram tu dalam 12,000. So boleh ambil yang 50 gram tu. 50 gram tu kalau bayar dalam masa 10 bulan, dalam 1,200 lebih lah satu bulan. 10 bulan dapat 50 gram. Okay. So kalau kata macam lama lagi, kan ada yang contoh bertunang 3 tahun kan, bertunang 3 tahun. So daripada awal dah boleh dah ambil cara ketiga tu, account gap. Simpan sikit-sikit, contoh kata simpan 300 sebulan ke kan. So 300 sebulan dapatlah 1 gram lebih. 3 tahun 36 bulan. Dah dapat banyak lah tu kan. So boleh pilih cara mana yang bersesuaian dengan bajet pakar pengantin. Ataupun kalau contoh kata yang perempuan pun nak tukarkan duit dia jadi emas dulu, dan nanti masa dekat-dekat nak kahwin, tukar suruh husband beli dia punya emas tu.
Itu pun boleh juga. Kan? So boleh ikut cara mana-mana yang bersesuaian lah. So kalau nak saya guide pun cara mana yang bersesuaian dengan bajet tuan-puan untuk sediakan hantaran tu, boleh saja. Nombor telefon saya ada kat bawah, dan ilmu-ilmu ni semua ada dalam buku ni. Kalau nak dapatkan buku ni, boleh saja beli melalui link dalam PG Mall lah. Dalam link dalam PG Mall. Wang emas bertahan ke 3 gawat. Ini bukan saja untuk pengantin. Mak pengantin pun sesuai baca. Sebab dalam buku ni dia sebenarnya mengajar kita lah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Okey. So kalau kata sebenarnya maknanya ada intention nak betulkan tahap kewangan, saya memang suggest lah baca 2 buah buku ni. Beli dululah. Beli dah baca 2 buah buku ni. Misi Bebas Hutang dan juga Wang Emas bertahan ke 3 gawat daripada saya lah, Encik Zulkifli Syafiee. Encik Zulkifli Syafiee ini orang ni. Okey. So boleh baca 2 buah buku ni untuk menambah baik tahap pengurusan kewangan tuan-puan. Bakal pengantin pun selepas kahwin, lagilah kena jaga tahap kewangan kan, sebab sebelum ni hidup seorang, lepas tu dah jadi hidup berdua. Perbelanjaan pun dah double. Kalau suami tak pandai nak manage, so trouble jugalah nanti pengurusan kewangan tu kan. So boleh baca dalam buku Misi Bebas Kewangan ni, Cik Zul ada ceritakan panjang lebar lah berkenaan dengan pengurusan kewangan ni. Okay? So kalau kata contoh tak nak beli lagi, boleh je baca buku baca blog Cik Zul di blog muhamadzulkifli.com. Saya sangat sarankan tuan-puan baca blog tersebut lah. Sangat banyak ilmu kewangan yang diberikan tu. Okay? So saya pun salah seorang testimoni lah, ada pembaca blog beliau, dan dapat inspirasi dan membantu pengurusan kewangan. Setakat itu sahaja. Semoga ada manfaatnya daripada perkongsian ini, dan semoga tuan-puan dapat menambah baiklah tahap pengurusan kewangan tuan-puan. Okey. So terima kasih atas tontonan, dan semoga berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. InsyaAllah saya akan istiqamah lah untuk berkongsi berkenaan dengan ilmu emas ni di dalam saya punya FB ni lah juga. So ilmu tuan-puan juga boleh nak tengok saya punya perkongsian sebelum ni. Banyaklah saya berkongsi berkenaan dengan manfaat-manfaat emas lain, contoh sebagai manfaat emas sebagai wang antarabangsa, matlamat emas untuk simpanan jangka panjang, dalam saya punya YouTube lah. Okey, nanti saya link dia saya akan masukkan dalam post ni tersebut. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.